أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar gelak semua. Okay, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertama sekali, mari sama-sama kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi kerana memberikan kita peluang lagi pada hari ini berada dalam majlis ilmu, memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, pelbagai nikmat yang terlalu banyak yang nak diungkapkan, Masya Allah. Oleh yang demikian, kalimah Alhamdulillah perlulah sentiasa kita sebutkan di hati, lintaskan di bibir dan juga daripada perbuatan kita, Masya Allah. Dan untuk memberkati kita punya majlis ilmu pada hari ini, mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Alhamdulillah. Sebelum ini Ustazah dah berkongsi tentang bersahabat dengan surah Al-Mulk. Tapi tak habis lagi kan, Masya Allah. Kalau ikut yang Ustazah ingatlah, lebih kurang semuka dah kita cuba memahami, mendalami dan merasai apakah yang Allah nak sampaikan kepada kita semua daripada surah Al-Mulk ini, Masya Allah. Surah Al-Mulk kita baca tiap-tiap hari, Masya Allah, sebelum tidur. Jadi subhanallah, apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita? Kenapa? Antara kelebihannya adalah menjauhkan pembacanya daripada azab kubur kan. Jadi Masya Allah. Secara kesimpulan lah, sebelum saya menambah lagi ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-13. Yang kita dapat, kita perolehi daripada 12 ayat, daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Itu kalau kita lihat ayat pertama hingga ke ayat yang ke-5, lebih menceritakan tentang siapakah Allah. Dalam hidup kita, ada 3 perkara penting yang perlu kita sedari dan perlu kita tahu. Yang pertama sekali, kita kena kenal Allah. Kenal Allah. Adakah kita benar-benar kenal Allah? Jadi subhanallah, dalam surah Al-Mulk ni memperkenalkan kepada kita siapa Allah. Allah yang pemilik, iaitu Raja kepada keseluruhan kerajaan. Jadi subhanallah, dalam pada menceritakan Allah ini memiliki kerajaan, bahkan Allah juga berkuasa di atas kerajaan yang dimiliki. Dan Allah menceritakan juga dalam surah Al-Mulk ini, di awal ini, tentang antara ciptaan-ciptaannya untuk membuktikan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kalau kita lihat ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Bermula pula Allah menceritakan kepada kita tentang satu lagi ciptaan yang begitu hebat, yang untuk melahirkan rasa takut dalam jiwa kita, iaitu menceritakan tentang neraka. Bagaimana ciri-ciri neraka. Yang mana bila kita cerita tentang neraka,
Apa yang perlu sepatutnya kita rasa? Tak ada rasa apa-apa je. Patutnya rasa takut. Satu tempat yang mana kita mengharapkan dijauhkan. Kalau kita ambil peperiksaan kegagalan yang kita takuti. Dan di akhirat nanti, itulah kegagalan bagi seorang manusia apabila dicampakkan ke dalam neraka. Satu perkara yang kita ni, Masya Allah, orang yang beriman. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri yang pertama, iaitu percaya dengan perkara-perkara ghaib. Subhanallah. Kalau kita lihat, kita tak pernah nampak pun neraka, betul tak? Kita tak pernah nampak pun syurga. Kita tak pernah nampak pahala. Kita tak pernah nampak dosa. Tapi kita beriman. Itu satu perkara yang amat penting sebagai orang beriman. Kan surah Al-Baqarah ciri pertama. Sebelum alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Banyaklah ciri-ciri yang lain. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Tetapi sebelum solat, sebelum keluar zakat, pertama sekali percaya perkara ghaib. Sebab bila kita solat tanpa kita menyadari adanya yang memerhati, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita takkan dapat merasai kenikmatan di sebalik apa yang disyariatkan. Jadi beriman dengan perkara ghaib ini, Masya Allah. Kalau anak-anak kan tanya soalan, Umi, macam mana neraka? Macam mana syurga? Pernah timbul soalan daripada anak saya. Kan baik kalau semua orang dah masuk syurga. Tak ada dah orang nak buat jahat, nak buat salah, nak gaduh-gaduh kan. Selalu budak-budak gaduh-gaduh lah. Yang maknya marah. Kenapa gaduh-gaduh ni, tak baik kita ni, tak boleh gaduh. Tapi kadang-kadang kan, kita ni marah anak-anak gaduh. Tapi tengok orang besar sekarang. Lebih banyak gaduh lagi adalah. Tak habis gaduh je kan. Kita marah anak-anak kita bergaduh. Sebenarnya mereka tunjuk apa yang mereka lihat. Contoh yang dilihat oleh orang-orang dewasa. Tak habis gaduh. Orang ni salah, orang tu salah. Kita je betul. Kan, subhanallah. Kita nak suruh orang buat, tetapi kita buat apa yang kita larang. Jadi perkara, dia tanya soalan tu. Kenapa tak semua jadi baik? Senang kan cerita? Nak jawab apa kalau ditanya oleh anak-anak macam tu? Kalau Allah buat semua baik kan senang. Tak payahlah Umi nak marah-marah, semua dah baik dah. Tu nak jawab apa? Dah, Umi cakap itu full stop. Habis. Tapi kita kena jawab, kena explain kat orang. Sebab apa Allah jadikan di dunia ini adanya ujian, ada berlakunya kita buat dosa, ada berlakunya orang menyakitkan hati kita, yang menyebabkan kita marah dan sebagainya. Semua itu nak menguji keimanan kita. Macam sekarang kita belajar, Masya Allah. Sekarang ni kita belajar teori. Kita tak praktikkan lagi. Belum praktikal lagi. Praktikal ni mana? Dalam kehidupan lah. Dalam kehidupan tu baru nak menyedari sama ada kita ni beramal dengan apa yang kita dah belajar ataupun tidak. Nak jadi isi solehah. Tak salah saya di hadapan saya ni, Masya Allah, berazam, bercita-cita nak jadi isi solehah. Tapi bila kita nak menyedari adakah kita beramal, melakukan, menjadikan diri isi solehah, bukan sekarang. Ya, sekarang ni mungkin kita jaga diri kita sebagai seorang isteri. Tapi yang ni di rumah nanti bersama suami. Suami cakap kita dengar tak? Suami cakap kita balas balik jerit-jerit ke? Time tu nak menyedari kita beramal ke tidak nak menjadi isteri solehah. Nak jadi seorang ibu. Bukan mudah, satu tanggungjawab yang besar. Bila praktikal dalam kehidupan kita, bila kita mengajar anak-anak kita, waktu tu praktikal. Nak jadi seorang yang bersabar. Sekarang saya sedang bersabar, Ustazah. Ustazah bila nak habis ni? Sabar. Jadi subhanallah, sabar tu saat kita diuji dengan perkara yang perlukan kesabaran. Itu praktikalnya.
Waktu belajar, Ustazah cerita lah ayat tentang sabar semua kan. Tapi waktu kita diuji dengan yang perlukan kesabaran, waktu itu kita sedang praktikal. Masya Allah. Jadi subhanallah, macam budak-budak lah pergi sekolah belajar. Bila nak tahu dia faham ke tidak? Waktu ujian tersebut. Peperiksaan tu. Cikgu pun barulah tahu yang mana satu antara pelajar-pelajarnya yang faham. Yang mana satu antara pelajar-pelajarnya yang beri perhatian. Jadi subhanallah, daripada ujian tersebut, barulah cikgu tu boleh buat penilaian. Yang the best. Begitulah dunia. Sebab dunia, Allah jadikan kita berada di dunia ini untuk Allah uji. Ayyukum ahsanu amala di awal. Di ayat yang kedua surah Al-Mu'min. Mana antara kamu ni yang paling terbaik iman dia. Subhanallah. Jadi, ayat yang ke-6 sampai ke-11 ini, bila menceritakan tentang neraka, kita perlulah timbul rasa takut. Satu tempat kegagalan yang kita minta dijauhkan. Kemudian ayat 12, Allah menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Bil ghaib, ataupun di saat dia sendiri. Sebab saat seorang-seorang ni, baru dah nak menilai diri kita, iman kita. Waktu tu bagaimana solat kita? Seorang-seorang cepat je lah, tak ada orang nampak. Bila ramai-ramai tu sujudnya lama, doanya panjang. Bila seorang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bangun terus. Tak ada orang nampak. Jadi saat itu menilai iman kita. Kalau kita benar-benar takut kepada Allah, kita sedar ada yang memerhati. Sebab kita tak nampak Allah. Jadi subhanallah, satu perkara yang begitu hebat. Kita tak nampak tapi kita beriman. Masya Allah. Dan kita kena minta dengan Allah sentiasa. Peliharalah keimanan kita ini. Yang mana kita tak nampak tapi kita kena mempercayai dan mengimani. Masya Allah. Manusia sekarang kalau tak nampak, dia tak meyakini. Pahala tak pernah nampak ni bulan Zulhijjah. 10 hari di awal Zulhijjah ini satu hari yang begitu amat besar fadilatnya kalau kita beramal ibadah di hari-hari ini. Nampak tak pahala? Berdebuk-debuk jatuh. Tak nampak. Tapi kita mengimani. Sebab tu nak buat tu berat sangat. Sebab kita tak nampak. Kalau 10 awal Zulhijjah ini, dia punya kelebihan pahala dia. Dan berdebuk jatuh-jatuh kat sebelah kita ni kan. Tinggal tunggu tabung dia kat sebelah. Buat dia semayang berdebuk jatuh. Buat dia zikir berdebuk jatuh. Memang kita tak buat benda lain lah. Duduk je kat tikas sejadah. Sebab ni dah nampak benda tu. Tapi kita tak nampak. Subhanallah. Jadi nak mengajar kita mengimani perkara yang kita tak nampak. Satu benda yang bukan mudah, betul tak? Anak-anak kita nak ajar dia orang solat. Solat. Dia wajib ni solat. Ada pahala, kita pahala. Baca Quran, 1 huruf 10 ganjaran. Tapi tak nampak ganjaran tu. Nak bagi mereka percaya 10 ganjaran tu macam mana? Kita ni nak ngaji Quran. Alif, Lam, Mim. Dah 30 dah cukup dah. 30 dah hari ni. Kalau kita kira ni. Tapi subhanallah nak mengimani ni. Kita kena minta dengan Allah. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak balikkan hati. Bagi terus tetap teguh iman. Ya Allah pada agamamu. Ya Allah. Kena minta. Jadi subhanallah. Sebab beriman dengan perkara ghaib inilah yang payah. Wanita yang tidak tutup aurat. Kalau ditanya, dia tahu. Saya ada buat. Selalu ada Jumaat, lepas kuliah, saya akan pergi terjah. Pergilah cari yang mana tak bertudung tu. Kita bagi hadiah. Hadiah tudung pakai lala tu jugalah. Jadi subhanallah, bila tanya. Masya Allah. Mereka ada keinginan untuk memakai tudung. Ada. Kadang-kadang jawapan yang diberi, nak pakai. Tapi pernah pakai. Tapi kadang kawan-kawan lah kan. Kita tak pakai. Tiba-tiba kita pakai. Kawan-kawan, macam baik dia. Macam peli-peli. Jadi macam malu nak pakai. Kadang-kadang rasa tak kuat. Dia sebenarnya bukan diri dia. Iman tu. Dia tak meyakini Allah itu siapa. Dia itu siapa.
Kita ni siapa di sisi Allah? Hamba yang diciptakan oleh Allah. Allah buat kita dan Allah bagi undang-undang. Kita kena follow, kena ikut. Sebab kalau kita tak ikut, dia akan musnah. Dia akan rosak. Jadi subhanallah. Jadi rasa takut yang lahir bila Allah ceritakan tentang neraka, Allah ceritakan kehebatan rasa takut ini, yang mana merupakan jadi benteng kepada seseorang itu daripada melakukan kesalahan. Apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan mentaati perintah Allah. Dan Allah sebut di sini, bagi mereka yang ada rasa takut ini, maghfirah, keampunan. Dan juga ajrun kabir, ganjaran yang besar. Apa dia ganjaran besar? Pahala. Di sini disebut keampunan dulu baru pahala. Bukan pahala. Ganjaran besar sini adalah syurga. Jadi subhanallah, mana dulu kita perlu? Keampunan dulu ke syurga dulu? Keampunan dulu. Jadi subhanallah dimulakan dengan keampunan. Kita setiap hari perlu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah muka surat yang pertama secara kesimpulannya. Jadi hari ini kita masuk kepada muka surat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan sir, rahsiakan perkataan. Kalau sir ni rahsia. Lepas ni boleh cakap, ada benda sir lah. Cakap bahasa Arab sikit. Sir, rahsia. Jadi, sama ada kamu ni rahsiakan qaulakum, perkataan kamu. Awijharu, ataupun jahar. Jahar, jelas. Sama ada kita cakap secara sembunyi-sembunyi ataupun secara jelas. Keadaannya bagi Allah SWT, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia itu Allah Subhanahu Wa Taala alim, maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Subhanallah. Nak menjelaskan kepada kita. Tadi rasa takut kan? Ni kita cakap selo-selo ke, kita tak cakap duduk dalam hati berkata-kata pun Allah tahu. Kalau kita buat pertandingan sorok tempat yang tidak ada sesiapa pun nampak, tidak ada tempat sebenarnya kita nak sorok daripada Allah. Jadi subhanallah, satu tempat yang mana tak ada orang lain tahu, tapi Allah maha mengetahui, ialah di hati kita. Sekarang ni, di hadapan saya, hati sedang berkata-kata, betul tak? Kesenyap je hati tu. Kan mesti ada macam dalam hati tu berkata-kata kan. Berfikir kalau macam soalan, kenapa? Dalam hati. Ataupun sedang mikirkan, makan apa lepas ni? Kalau yang tak puasa. Yang mana yang, ataupun lepas ni cepatlah nak pergi buat kerja. Macam-macam fikiran kita ada dalam hati tu kan. Saya tak nampak. Kalau cerita kartun tu boleh lah kan. Dia keluar dekat sini. Ada keluar perkataan. Itu kartun. Tapi yang hakikatnya tak boleh tahu dalam hati. Walaupun di hadapan saya senyum je. Senyum tapi hati kita tak tahu. Sebab tu kalau ada orang kata, dia boleh baca. Tengok muka dia boleh baca. Ya, kadang-kadang Allah berikan rasa kepada individu yang boleh nampak. Okey, muka dia ni macam ada masalah. Daripada riak muka. Tapi betul-betul dia ada masalah. Adakah yakin dia ada masalah? Itu kita tak pasti. Itu rasa-rasa yang kita rasa. Macam seorang ibu lah kan. Kita kadang-kadang rasa tengok anak kita balik muka masam cetung je kan. Balik. Mesti ada masalah kat sekolah ni. Ada masalah Tak adalah. Kita dah sebagai seorang ibu, Allah beri kita rasa. Masya Allah. Dia nak makan apa tengah hari, petang garang kita dah siap masak. Rasa tu Allah yang beri. Tapi betul-betul kita yakin yang kita rasa tu betul ke tidak? Itu pun kita tak pasti. Betul tak? Masya Allah. Jadi satu tempat yang mana hanya Allah yang tahu. Sebab tu rugilah bagi mereka yang menggunakan hati dia. Itu dia berfikir perkara yang selain daripada Allah. Rugi. Fikir pakai pasal sakit hati. Fikir pakai pasal rasa dendam. Rasa-rasa sifat-sifat mazmumah ni. Sama sakit hati dengan dia tak nak tengok muka. Itu Allah tahu tu.
Allah tahu kita sedang sakit hati dengan seseorang. Kita tak nak maafkan seseorang. Allah tahu. Walaupun kita diam. Kan, Masya Allah. Satu tempat yang Allah maha mengetahui. Nak sorok tak boleh dah. Jadi kalau kita rasa yang sifat-sifat, rasa-rasa yang mazmumah ini, kita kena minta Allah, ya Allah, kau tahu ni aku sedang sakit. Sakit hatiku ini, ya Allah. Sedang disakiti. Kenapa Allah hadirkan orang menyakiti kita? Pernah tak terfikir? Kenapa Allah hadirkan orang menyakiti hati kita? Sebab Allah nak ajar kita rasa menjadi seorang pemaaf. Kita tak boleh jadi pemaaf. Melainkan ada yang tersakiti. Kita disakiti. Tak boleh datang kat meja ustazah. Ustazah, saya nak maafkan ustazah. Dah kenapa? Saya nak jadi pemaaf. Tak boleh. Dia kena ada yang orang menyakiti hati dia. Jadi bila kita pandang balik, bila Allah hadirkan seseorang menyakiti kita, ya Allah, Allah nak ajar sesuatu. Betul tak? Waktu tu praktikal untuk jadi pemaaf. Kita sedang nak beramal, nak mempraktikkan, dah belajar nak seorang yang jadi pemaaf ini. Masya Allah, kisah pada zaman Rasulullah SAW, seorang pemuda yang mana dirindui oleh syurga. Kerana apa? Dia memaafkan orang. Syurga rindu. Masya Allah. Jadi subhanallah, kita dah belajar dah dengar kisah dah. Pada zaman Rasulullah, pemuda ini dia suka maafkan orang, dia akan maafkan sebelum dia tidur. Jadi kita nak praktik tu bila? Waktu kita disakiti. Suami sakitkan hati kita, tak nak maafkan. Sebenarnya kita sedang, Allah nak ajar kita, belajarlah, praktikkan memaaf. Memang bukan mudah. Kita kena minta dengan Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rasa yang untuk memaafkan. Ya Allah, kau sedang ajar untuk aku jadi seorang pemaaf. Bagi aku kekuatan untuk memaafkan. Jadi subhanallah, begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dari segi luar, dalam semua tahu. Jadi Masya Allah, di sini menunjukkan tentang kehebatan Allah lagi. Mengetahui semua perkara. Kalau kita baca surah Al-Adiyat, wa khussila ma fis sudur, yang mana di hari kebangkitan nanti Allah akan bongkarkan di hati-hati kamu ni. Setiap perbuatan kita ini, an-niyah itu memang amat-amat penting. Walaupun kita derma RM1, tapi betul-betul ikhlas. Subhanallah, dia nilai. Kalau derma RM1, tapi ada riak, nak menunjuk-nunjuk, maka hilang begitu saja. Sebab tu bukan banyaknya amalan yang kita buat, tapi ni kualiti amalan tersebut. Kerana apa kita buat? Sebenarnya setiap hari kita membaiki kita punya niat. Di mana? Kita baca hari-hari. Kat mana kita baiki niat kita? Tak apa, Ustazah tanya, Ustazah jawab. Jadi subhanallah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hari-hari kita baca doa iftitah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua kerana Allah. Sebab tu bila baca ni, kita baca dan fahami dan kita niat betul-betul. Ya Allah, lepas ni buat kerja semua kerana Engkau, Ya Allah. Kita sedang membetulkannya. Niat ni kita kena selalu upgrade. Sebab kadang-kadang dia berubah. Kan? Mula datang kerana Allah. Tiba datang dia ada niat lain sikit. Jadi subhanallah, syaitan memang akan sentiasa ganggu. Mula-mula dah memang pagi tadi hari ni semua kerana Engkau, Ya Allah. Tiba suami kita masak dah nasi goreng. Nasi goreng. Alamak. Kita dah habis dah niat tadi. Marah suami kita tadi kan. Potong cili pun marah-marah ketuk-ketuk. Dah habis dah niat kerana Allah. Buat kerana suami. Dan lepas tu marah-marah sebab suami. Jadi dah habis dah pahala. Jadi subhanallah, nak ikhlas tu bukan mudah kan. Senang tak nak ikhlas? Memang senang kita cakap saya ikhlas. Senang. Tapi ni dalam ni. Syaitan akan datang. Ya Allah, buatkan Engkau, Ya Allah.
masak nasi goreng ni kerana engkau, ya Allah. Tak apalah. Pahala setiap potongan bawang, setiap potongan cili tu semua pahala kalau kita ikhlaskan Allah. Jadi subhanallah, memang bukan mudah. Tapi kita kena ingatkan diri kita sentiasa. Tadi belajar. Sebab tu peringatan ini amat penting. Sebab kita selalu banyak lupa daripada ingat. Kan? Time marah tu, tak ingat dah. Lepas tu tiba-tiba, ya Allah tadi marah. Marah anak-anak kan. Time marah tu tak ingat dah, habis. Angkat potan semua. Lepas tu anak dah tidur malam bawah. Ya Allah. Kan? Banyak kita lupa. Jadi subhanallah, kita kena sentiasa mohon dengan Allah. Bagi kita sentiasa ingat. Ingat Allah. Sebab ingat Allah itu satu perkara yang amat-amat penting. Bila kita ingat Allah, kita nak marah. Ya Allah, Allah tak suka ni. Kita nak gaduh-gaduh lama-lama. Ya Allah, Allah tak suka. Ingat Allah. Jadi subhanallah. Okay, ini ayat yang ke-13. Jadi perkara sama ada kita sembunyikan perkataan ataupun secara jelas, semua Allah tahu. Ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah layak Allah? Apakah layak? Ya'lamu man khalaqa. Allah yang menciptakan kita. Khalaq. Allah yang menciptakan kita. Tapi dia tak tahu. Logik tak? Allah buat kita tapi dia tak tahu kita. Tak logik lah. Pencipta telefon dah buat, dah design telefon macam ni. Dia tahu semua apa dalam. Kita pergi hantar orang yang bahagian telefon. Dia tahu sebab dia tahu telefon tu. Kereta, pencipta kereta buat tu, design tu semua. Semua alat-alat dalam kereta tu semua. Semua dia tahu. Jadi subhanallah, jadi bila tanya tentang apa saja tentang kereta, dia boleh jawab. Sebab dia yang buat. Contoh kita masak. Kita buat kek. Kan? Masak kek bubur ni. Lepas tu orang tanya, siapa buat? Saya buat. Apa benda dalam ni? Berapa banyak? Dia tahu sebab dia buat. Kan? Dia buat kek tu. Segala berapa banyak letak. Semua tahu. Sebab dia yang buat. Jadi Allah yang buat kita, takkan Allah tak tahu macam mana kita ni. Macam mana wanita, macam mana lelaki. Sebab tu subhanallah, Allah perintahkan kepada wanita menutup aurat. Sebab apa? Allah tahu bagaimana pandangan lelaki kepada wanita kalau dia tak tutup aurat. Kita dia kata apa? Orang lelaki kena jaga mata. Biarlah, ikut sukalah kita nak pakai apa. Allah tahu bagaimana pandangan orang lelaki kepada wanita. Sebab tu diperintahkan kepada wanita untuk menutup aurat. Pernah timbul persoalan. Kenapa lain beza lelaki macam ni, perempuan macam ni? Kan senang, semua sama je. Zaman sekarang semua benda nak sama. Kan? Semua nak sama. Lelaki buat, perempuan buat. Yang perempuan buat, lelaki nak buat. Dah terbalik. Perempuan jadi lelaki, lelaki jadi perempuan. Pening dah kepala. Nak masuk bilik air sekarang berhati-hati. Perempuan ke lelaki? Betul tak? Zaman kita dulu tak ada. Sama sekarang dah tak tahu dah. Perempuan ke lelaki? Sebab salah kita. Tiba dia hulur tangan. Nak salam ke hidup? Kan? Zaman sekarang. Dah keliru. Manusia dah melanggar fitrah. Ikut suka hati. Allah dah berikan peraturan. Ikut je lah. Bila tak ikut, bukan sebab Allah, tapi sebab kita sendiri yang memusnahkan manusia itu sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Masya Allah, ayat ini peganglah. Pegang di mana-mana saja. Apa maksud? Jangan campakkan kita ke arah kebinasaan. Bukan sahaja kita mencampakkan diri melakukan perkara yang menyebabkan kemusnahan. Sebagai contoh, selalu orang guna ayat ni bila bab hukum merokok. Betul tak? Jadi hukum merokok, apa hukum merokok? Kalau orang tak merokok, dia akan cakap makruh. Sebab dia nak merokok. Tapi kalau ikutkan, apa kebaikan merokok? Ada kebaikan. Tu cuba tulis sikit. Apa kebaikan? Cari. Kalau kebaikan lebih banyak daripada keburukan, buatlah. Tapi tak jumpa. Dia bukan saja untuk diri dia keburukan, bahkan untuk orang lain.
La darar wala dirar. Jangan kita memudaratkan diri kita ataupun orang lain. Jadi subhanallah, degil juga. Nak juga. Jadi subhanallah. Banyak perkara yang kita buat memusnahkan diri kita. Bukan sekadar merokok. Bahkan bila kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, juga akan memusnahkan kita. Contoh wanita tak tutup aurat. Tengoklah zaman sekarang. Tergelik sana dengan pakaiannya yang menjolok mata. Kita tengok banyak kes yang melibatkan wanita. Maknanya kejadian-kejadian yang kita tak terfikir dulu pun. Kan Masya Allah kita tengok sekarang ni, Astaghfirullahalazim. Sebab kita tak jaga diri kita. Dari pihak wanita. Sekarang saya cerita wanita sebab di hadapan saya wanita. Kalau cerita pihak lelaki, dia kena ada juga. Kedua-duanya ada peraturan. Perempuan ada peraturannya, lelaki ada peraturannya. Ikut seperti mana yang diciptakan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak nak cukup, degil. Macam kita dengan anak-anak suka cerita pasal ibu dan anak, sebab itu kehidupan kita sebagai seorang ibu. Yang mana belum jadi ibu sebagai anak lah. Jadi subhanallah, kita suruh anak kita ataupun kita larang sesuatu perkara, dia nak panjat. Panjat tangga tinggi-tinggi nak panjat. Kita larang. Sebab apa kita larang? Kan jatuh, lagi luka. Betul tak? Jadi subhanallah, ada tujuan kita melarang. Ikut suka hati dia panjat, tergolek jatuh. Nantilah luka lah akhirnya. Maknanya kecederaan itu akan berlaku kepada diri dia. Jadi apa jua yang Allah perintah ataupun Allah larang, bila kita tak taat, akan membuat kebinasaan kepada individu tersebut. Jadi subhanallah. Balik pada ayat ni. Apakah layak Allah ciptakan sesuatu itu dan Allah tidak mengetahui? Dan dia maha halus. Wahwal latif. Dan dia maha halus. Di sini latif ini lebih dekat, maksud dia adalah maha halus. Kadang-kadang kita sebut latif ini lembut, kan? Tapi di sini lebih maksud dia lebih dekat adalah maha halus. Dan juga maha mengetahui. Kenapa disebut maha halus? Begitu halusnya perjalanan, kalau kita lihat setiap di hadapan saya ini, berapa umur yang diberi? Nampak macam baru 30-an je dia, 20-an. Masya Allah. Jadi, sepanjang umur yang kita lalui, cuba muhasabah. Kadang-kadang perjalanan tu kita tak sangka sampai jadi saat ini. Kita terfikir tak kita jadi sampai ke saat ini? Pernah tak kita terfikir yang kita akan duduk dalam majlis ilmu pada hari ini? Masya Allah. Begitu hebatnya perjalanan kehidupan yang Allah aturkan kepada kita. Kita kena nilai, kena muhasabah. Duduk tu fikir. Dulu Allah uji. Saya pasti di hadapan saya pernah diuji. Tak ada seorang pun yang saya tak pernah diuji pun saya tak. Happy je. Tak ada. Walaupun anak-anak kecil dia ada ujian dia. Kan? Jadi kita semua ada ujian. Ada fasa yang kita jatuh. Ada fasa yang kita memang tersembam. Ada fasa yang kita sakit. Kemudian Allah keluarkan daripada kesakitan itu. Allah bangkitkan kita daripada tersungkur itu. Masya Allah. Hebatnya Allah. Yang mana mungkin kita tak terfikir. Macam baru-baru ini SPM dah keluar kan. Yang dapat rizal. Masya Allah. Tabarakallah. Allah yubarik fihum. Moga Allah memberkati semua mereka yang berjaya. Moga mereka dapat menggunakan ilmu-ilmu itu ke jalan yang manfaat, ke jalan agama. Amin ya rabbal alamin. Tetapi subhanallah, di pihak yang kedua kita lihat ada mereka yang tidak berjaya. Betul tak? Yang tak dapat Tapi subhanallah, ada beberapa hari yang lepas saya lihat, dia menceritakan, berkongsi tentang pengalaman yang tak dapat ni. Tapi subhanallah sekarang menjadi orang yang hebat. Daripada kejatuhan itu membangkitkan dia. Subhanallah. Dan tak terfikir pun dia menjadi seorang yang hebat di saat sekarang ini. Jadi subhanallah, hidup kita ni memang akan jatuh dan bangun. Begitu. Jadi subhanallah, cuma kita jangan jatuh tak bangun-bangun. Kena bangun. Kena bangkit. Sebab perjalanan hidup kita belum berakhir selagi belum sampainya kematian. Jadi subhanallah, berbalik kepada kisah jatuh bangunnya, Masya Allah, begitu halusnya Allah SWT dalam kehidupan kita ini.
Contoh baru-baru ini Ustazah ada mendengar kisah seorang anak murid lah. Ceritakan tentang adiknya. Adiknya yang diuji dengan kemalangan. Kemalangan ni besi masuk dalam kepala. Keluar besi tu, keluar sikit otaknya. Sampai begitu sekali. Subhanallah, ketika dah keluar ni, dah buat rawatan, hilang ingatan. Umur 8 tahun adiknya kemalangan. Hilang ingatan. Nak bercakap pun perlu diajar semula. Sebelah kanan ini kurang upaya lah. Maknanya pergerakannya tak boleh. Terbatas. Tangan sebelah kanan tak boleh bergerak sangat. Subhanallah. Kalau dengar cerita dia, sedih lah. 8 tahun ni diuji begitu. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada wanita ini kekuatan. Masya Allah, untuk bangkit daripada kemalangan ni. Ni zaman dulu tak ada viral kan. Tapi Masya Allah, Ustazah kongsikan ini. Nak menjadi inspirasi kepada kita semua. Subhanallah, kakaknya yang cerita ni. Adiknya yang cerita. Kakak. Jadi kakak yang cerita, dia kata adik ni Masya Allah, tabarakallah. Daripada yang tak boleh menyebut kalimah mak tu, tak boleh. Lepas accident nak sebut mak pun perlu diajar semula. Pergi sekolah, belajar semula daripada A. Nak bercakap semua, belajar balik. Tapi kesungguhan dia Masya Allah. Di tengah malam kadang-kadang saya bangun, tengok adik saya duduk di bucu baca buku. Kesungguhan dia tu. Nak belajar selepas dia accident tu. Dan akhirnya dia menjadi seorang guru dalam bidang biologi. Masya Allah. Dan dia baru saja besar. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Masya Allah, satu perkara yang kita lihat. Kenapa Allah hadirkan orang-orang yang kalau Ustazah cerita ni kita nampak hebat. Betul tak? Hebatnya dia. Sebenarnya daripada ciptaannya, daripada kisah ini sebenarnya Allah nak menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah boleh memberikan dia kekuatan, boleh bangkit hingga dia berjaya. Dan tidak mustahil. Allah salurkan juga kekuatan kepada kita di saat kita diuji. Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Dibuang adik-beradik. Dijumpa adik-beradik buang, kata dia dah mati. Lepas tu jumpa oleh orang-orang jumpa di dalam telaga. Bawa pergi istana, dijaga pula dekat istana. Di istana difitnah pula. Yang menjaganya fitnah nak bersama dengan nak berzina, nak mengajak zina. Tapi ditolak kerana iman ini. Masya Allah. Daripada jatuh, dibuang dan sebagainya. Akhirnya menjadi seorang raja. Masya Allah. Begitu halus perjalanan. Masuk penjara lagi. Banyak kisah Nabi Yusuf kalau baca. Surah Yusuf, bacalah dengan anak-anak. Sebab dia cerita. Nak dengar cerita tak? Buka surah Yusuf ni. Buka sebelah tu. Dia macam cerita. Memang ayat-ayat dia bersambung-sambung. Cerita lepas ni kena ujian ni. Masuk istana pula kena. Lepas tu bila dah masuk istana kena fitnah tersebut. Kemudian isteri raja ini Masya Allah bagi tahu kepada semua wanita-wanita, kata memang saya tergoda sebab Nabi Yusuf ini begitu handsome Masya Allah. Yang mana kekacakan dia tu Masya Allah disebut dalam kisah, saya lupa, tapi disebut tentang handsome-nya Nabi Yusuf ini. Kalau dia duduk di sebelah orang yang tidak handsome, orang yang tidak handsome tu pun akan nampak handsome juga. Gitu ceritanya. Kita kalau orang cantik duduk dengan tak cantik taklah sebelah tu kan. Tapi maknanya dia punya handsome kacaknya Nabi Yusuf ni. Kalau orang sebelahnya tak handsome, tak kacak, nampak dia kacak juga. Betul kena dia punya aura tu sampai orang sebelah. Tapi bila Nabi Yusuf pergi, dapat nampaklah balik tak kacak. Subhanallah, maknanya dia punya aura dia tu sampai kena kepada orang lain. Masya Allah. Jadi subhanallah, fitnah demi fitnah, masuk penjara pula. Lepas masuk penjara, dia tafsir mimpi pula. Tafsir mimpi kepada dua orang yang dalam penjara itu. Seorang itu akhirnya akan mati, seorang akan keluar. Dan betul tafsirnya itu. Kemudian bila satu hari, raja pula bermimpi, ada mimpi yang berulang-ulang kali, minta orang tafsir. Yang keluar penjara tadi beritahu, Nabi Yusuf ni boleh tafsir. Dia pun tafsirlah mimpi raja ini. Akhirnya dia keluar daripada penjara sebabnya tafsir itu benar. Yang mana Mesir itu akan
7 tahun akan maknanya dipenuhi dengan nikmat, maknanya semua makanan ladang semua elok, binatang-binatang, tapi lepas itu 7 tahun lagi akan berlaku kemarau. Jadi benda itu berlaku benar. Jadi subhanallah, kemudian bila dah kemarau, adik-adik dia pula datang ke istana sebab dia dah jadi orang dalam istana. Jadi Masya Allah, adik-adik dia datang, adik-beradik dia, abang-abang dia datang nak minta pula bantuan. Dah kemarau kan, tak ada makanan, minta bantuan. Saat itu dia bertemu balik. Berapa tahun tu? Kan? Maknanya daripada kecil dibuang sampai dia besar. Ujian dia, kalau kita dengar cerita, baca sekejap, dia surah Yusuf tu sekejap. Tapi perjalanan cerita yang dia nak lalui itu bertahun-tahun. Tak terfikir pun akhirnya dia menjadi seorang pemerintah. Masya Allah. Bertemu balik dengan ayahnya. Masya Allah. Subhanallah. Cerita-cerita dalam kehidupan kita. Masya Allah. Kalau kita lihat. Banyak sebenarnya sekeliling kita. Kalau saya duduk, kita borak-borak kan. Lepas ni borak-borak. Setiap seorang ada cerita yang pengalaman yang diri dia sendiri lalui. Ataupun kisah-kisah yang pernah dia dengari. Masya Allah. Yang memberi inspirasi. Cerita pasal dia kuat, pernah cerita pasal seorang diuji begini bangkit, seorang diuji yang tak sihat, kemudian Allah berikan kesihatan. Masya Allah, semua kisah-kisah ini kenapa Allah berikan? Kenapa Allah berikan dalam Quran ada kisah-kisah? Kenapa Allah hadirkan sekeliling kita ada kisah-kisah yang hebat-hebat? Tak apa, Ustazah tanya, Ustazah jawab balik. Dan subhanallah, sebab Allah nak mengajar kita. Siapa Allah? Nak memperkenalkan kita kepada diri dia yang menciptakan kita. Allah buat kita. Jadi Allah yang mengatur perjalanan hidup kita semua. Jadi subhanallah, perlu minta kepada Allah. Nak kuat, minta Allah. Nak sihat, minta dengan Allah. Apa jua ubat yang kita makan, bukan ubat, tapi Allah yang menyembuhkan. Jadi subhanallah, begitu maha halusnya Allah, maha mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap perjalanan hidup kita. Di setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Masuk kepada ayat yang ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan ja'ala lakumul ard, menjadikan kepada kamu semua ini al-ard. Apa dia ard? Bumi. Allah jadikan kepada kita bumi. Zalulan. Bumi ini tunduk ataupun bumi ini maknanya mudah untuk kita terokai. Kita senang kan jalan kat bumi ni? Ke susah? Kalau bergoyang bumi, ia susah. Kita tengok dekat Syria, dekat Palestin yang sebelum ini kan gegaran. Sikit je Allah gegar. Sikit je. Habis. Bangunan tinggi mana pun runtuh. Sekejap je. Kakak ipar saya, Syria Care, Siti Sakinah, Masya Allah. Dia pergi sana, pergi Syria. Dia berada di sana sekejap je. Dia kata gegaran tu sekejap je. Memang terasa lah dia kata. Masya Allah. Kita nasib baik tak ada gegar, tak ada goyang. Semua duduk tenang. Kalau goyang-goyang tu, dia goyang sebab dah ngantuk. Jadi berhati-hati. Jadi subhanallah. Jadi Allah jadikan kepada kita ni bumi untuk apa? Ini dalil yang kita boleh guna. Ini kita sedang teori, nanti praktikalnya nanti kita tengok bila. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah. Ni orang suka jalan sukalah ayat ni. Maka berjalanlah. Jom kita jalan. Famshu fi manakibiha. Jalanlah di setiap mana pelusuk penjuru pun. Allah suruh ni. Ni ayat ni suruh kita jalan. Kenapa Allah suruh kita jalan? Kita tengok. Wa kulu min rizqi. Dan makanlah daripada rezekinya. Rezeki yang Allah berikan. Ini dalil. Kita boleh nak pergi jalan-jalan, ni lah dalil. Tapi kenapa Allah suruh kita jalan? Kita jalan memang seronok jalan healing zaman sekarang kan. Nak pergi healing. Budak-budak muda. Healing pergi jalan. Subhanallah. Kita nak jalan ni sebenarnya. Kita melihat ciptaan Allah. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi dhatillah. Kita nak kenal Allah. Kita tak boleh lihat Allah. Tapi kita boleh lihat
ciptaan Allah. Sebab tu fikir ni, jangan fikir, awan, habis dah. Pokok cantik, habis dah. Dia kena fikir lebih sikit. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكروا. Dua benda, dua fi'al mudhari' yang disebut dalam ayat ni. Yadhkuru sebut, wa yatafakkaru. Kita kena sebut dan kita kena fikir. Maksud fikir ni, subhanallah. Pokok bunga cantik. Macam mana? Hebatnya. Pernah terfikir tak pokok bunga daripada tanah yang tak ada apa-apa? Benih tu bulat macam tu. Dia boleh bunga keluar bermuk. Warna merah besar cantik. Tak terfikir pun bunganya macam tu rupanya. Pernah tak kita tanam tu, kita tahu dia akan keluar begini. Tak ada. Buah durian yang sekarang kan, durian macam-macam jenis. Kita bubur benih durian tu semua tanam pokok ni. Keluar tu kita yakin ke keluar tu manis? Tak pasti pun lagi. Jiruh lah air macam-macam baja bubur. Kan macam-macam sekarang ni kan. Baja macam-macam. Jadi subhanallah. Tapi yang mengizinkan bagi buah tu manis ke, masak ke. Kita masak buat pokok, macam-macam pokok. Kita tanam cili ada. Sekarang macam-macam semua nak buat kat rumah kan, dah jimat. Penuh pasu bunga ni pokok cili api ni pokok bawang kita tanam kan. Jadi subhanallah pokok serai semua kita buat tanam kat rumah. Tapi subhanallah yang mengizinkan siapa? Allah. Tapi kadang-kadang kita ayat yang kadang-kadang kita selalu ni, tangan dia tak sejuk. Kan betul tak? Tangan tak sejuk ni. Kalau tanam takkan tumbuh tak elok. Bukan sebab tangan tak sejuk. Jenuh letak dalam peti ais. Kenapa nak sejukkan tangan nak bagi pokok bunga boleh berbunga? Tak. Bukan sebab tangan tak sejuk. Tapi kembali kepada Allah. Bubuhlah macam mana baja pun. Duduk tunggu pokok tu keluar pun. Tapi kalau Allah tak izin, tak izin. Jadi subhanallah kita kena perhati semua ciptaan Allah ni. Melihat kembali kepada Allah. Tak payah pergi jauh lah. Kalau tak berjalan, kita tengok diri kita. Kita tak pernah ambil kisah pun. Oksigen ni masuk betul oksigen ke masuk? Pernah tak kita ambil kisah? Oksigen ke? Tak pernah. Kan? Tak pernah peduli pun. Kecuali kalau jerebu. Kita rasa sesak ni mesti ada asap ni pakai lemah. Tapi kalau kita biasa-biasa macam ni, sedut ikut suka je. Kan? Tak pernah fikir pun masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Tak pernah ambil penapis tengok. Tak ada. Tak kisah pun. Tapi subhanallah, bila kita fikir balik Allah, baiknya Allah. Kan subhanallah, sentiasa menjaga kita. Malam Ustazah baru menerangkan nama Allah Al-Hafiz. Allah Maha menjaga. Sentiasa Allah jaga kita. Setiap masa. Mata kita berkelip, mulut kita boleh bercakap, jantung kita dudak-dudak. Tak kisah pun. Kita kisah bila kita tiba-tiba duduk laju. Tak boleh nafas. Time tu kita kisah pergi klinik berapa oksigen. Tengok ni kan. Baru risau. Kan sebab kita rasa macam sesak nafas ni. Pergi hospital. Padahal tengok oksigen elok-elok je. Rupanya berdebar sebab nak tunggu result. Macam tu. Subhanallah. Kita ni bila macam sesuatu itu ditarik. Kita rasa ada macam lain daripada lain. Baru kita nak sedar. Tapi bila dah biasa normal ni tak ambil kisah. Kan Masya Allah. Tak bersyukur sebenarnya. Kita banyak tak bersyukur. Tapi sebenarnya Allah tu maha baik. Sentiasa jaga kita. Ini suruh perintah kita jalan. Suruh tengok. Setiap perjalanan kita ni tak lama lagi minggu depan. Raya. Balik kampung kan. Balik kampung kan. Semua balik kampung. Salah pun kampung jauh. Gombak je. Ada kampung. Tapi dah semua adik-beradik ayah, mak semua dah duduk KL. Jadi orang KL. Jadi anak-anak semua tanya. Kita tak ada kampung kau ni. Menyanyilah balik kampung dah sampai dah. Tak sempat habis lagu. Sikit dia sampai dah belakang ni rumah ayah. Subhanallah. Bila kita perjalanan nak balik tu. Kita tengok kiri dan kanan. Kalau kita lihat di awal surah Al-Mulk ini. Allah suruh kita lihat awan. Kan ingat lagi. Allah ceritakan awan sab'a samawat. Allah jadikan 7 tingkat. Tengok awan tu. Ajak anak-anak. Tengok awan tu. Hebat kan Allah ciptakan awan.
Ni kat luar ni hujan rasanya bunyi guruh tadi. Kan? Kita tengok awan, selalu kita tengok, nak hujan, angkat kain. Itu je. Kan? Selalu macam tu lah. Kita fikir yang apa dunia ni. Kita tak fikir, ya Allah. Cuba fikir, tengok awan tu. Hebat tau Allah ciptakan awan. Sebab apa? Awan yang kita nampak ringan, kan macam kapal je. Kalau naik kapal terbang kan, Masya Allah, kita rasa macam nak pegang je awan tu kan. Bukan tinggal, geramnya rasa. Tak pernah, siapa pernah pegang awan tak? Ada keluar kapal terbang sentuh saja. Tak boleh. Subhanallah. Kita tengok dia punya, kita tengok awan tu sendiri kan, Masya Allah. Hebat. Nampak macam ringan je. Tapi subhanallah, dalam pada ringan-ringan, dia boleh pegang air, simpan air, yang mana kemudian turun, boleh menyebabkan banjir. Subhanallah. Dalam masa yang sama, awan tu terapung. Tak ada pun, maknanya ada tali ke, menggantungkan dia. Tak ada ke tiang ke. Tak ada, cuba rasa kat atas awan. Tak ada. Nak rasa atas awan, nak pergi atas awan pun tak boleh. Nak keluar tu nak rasa. Subhanallah. Satu ciptaan yang hebat. Yang berubah-ubah bentuk dia. Kan suka tengok dengan anak-anak kan tengok. Tengok awan ni pun boleh melihat hebatnya Allah. Hebat Allah. Ni baru dekat dunia Maknanya satu ciptaan yang ada di dunia yang menakjubkan. Masya Allah. Teringin juga. Teringin tau macam buat rombongan pergi megang awan. Macam mana nak pegang kan? Teringin lah sebenarnya. Waktu saya belajar di Mekah, kalau naik kapal terbang kan, pergi buka tingkap tu, bila masa nak pegang? Macam mana rasa? Kita dia imagine macam rasa kapal kan? Tapi kapal pun dia boleh, awan dia boleh hilang. Masya Allah. Satu ciptaan yang begitu hebat. Jadi hebatnya Allah boleh cipta awan yang begitu. Dalam pada kita nampak ringan, tak ada apa-apa. Tapi dalam masa yang sama boleh mendatangkan kemudaratan bila hujan yang lebat, banjir. Kan tak terfikir pun. Tadi elok je terang. Tiba-tiba bermuk hujan. Banjir pula tu. KL pula tu kat banjir. Janganlah. Kita minta Allah musayyiban nafi'an. Bagilah hujan yang baik, yang bermanfaat. Jadi subhanallah. Sebab tu Allah suruh kita jalan. Pergi jalan-jalan, pergi tengok laut. Healing. Kan? Di tepi laut. Pandang tu hebatnya. Ya Allah. Ini baru dunia punya lautan. Di syurga diceritakan ada laut kan. Macam mana kan. Dunia pun dah cantik. Syurga lagi berganda-ganda. Ya Allah. Bila tengok tu. Ya Allah. Bagilah aku dapat masuk ke syurga-Mu. Ya Allah. Ni keindahan dunia ni bagilah diriku tidak lalai. Sebab dunia ni banyak yang cantik. Kan betul tak? Kan banyak benda cantik. Masya Allah. Kehidupan saya semua cantik-cantik. Masya Allah. Subhanallah. Ciptaan Allah itu begitu cantik belaka. Masya Allah. Jadi jadikan kita pandang tu memandang hebatnya Allah. Lihat manusia itu hebat. Lihat. Masya Allah, Allah berikan kehebatan. Lihat apa jua yang kita lihat. Pandang tu lebih sikit. Jangan sekadar pandangan mata. Ataupun pandangan nafsu. Kita ada banyak pandangan. Pandangan mata dia nampak buku, kerusi. Dia sekadar macam tu je lah. Awan, pokok bunga raya. Habis macam tu. Tapi pandangan nafsu, dia lebih kepada nak dan nak lagi. Contohnya tengok makanan. Sedapnya. Tadi dah 2 pinggan. Kan? Tiba tengok lagi macam nak lagi. Dia tak habis berpinggan-pinggan. Kan? Jadi subhanallah, itu pandangan nafsu. Pandangan akal, dia dah pandai. Maknanya akal ni dia dah, kalau orang tu berilmu, dia masuklah sains sikit. Ini kajian dia begini-begini. Manusia, paru-paru. Dia macam dia lebih detail lah. Kalau akal. Tetapi kalau pandangan hati. Hati yang bersih. Dia bukan pandangan hati yang busuk. Tak, dia lain. Hati yang bersih. Maknanya hati tu pandang, ya Allah. Kita pandang tu, ya Allah bagi aku. Melihat kebesaran-Mu. Nak pergi jalan balik kampung ni. Jadikan perjalanan balik kampung kita ni. Meningkatkan keimanan. Dengan melihat semua apa yang kita pandang, memandang hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi inilah dalilnya Masya Allah yang menyuruh kita supaya berjalan. Famshu fi manakibiha. Lepas ni semua guna ayat tu. Saya nak pergi jalan Ustazah. Lepas ni bulan 10 ni Ustazah nak pergi umrah. Jom kita pergi jalan sama-sama.
Jalan sambil beribadah. Jadi Masya Allah. Wa kulu min rizqi. Dan makan daripada rezeki daripada siapa? Rizqihi. Rezeki daripada Allah. Menunjukkan rezeki daripada mana? Ini dalil. Menunjukkan rezeki dari Allah. Bukan dari manusia. Walaupun manusia yang beri, tapi itu alat untuk sampai kepada kita rezeki. Itu wasilah. Cara untuk sampai rezeki itu kepada kita. Tapi yang sebenarnya memberi, Allah. Itu yang perlu kita yakini sebenarnya. Yang perlu kita letakkan dalam diri kita. Rezeki dari Allah. Kita nak keluar ni pergi kerja. InsyaAllah hari ni rezeki semua dari Engkau. Ya Allah bagi rezeki yang baik. Kita minta dengan yang memberi. Ar-Razak yang memberi rezeki. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ayat ni tak habis sampai situ je. Jangan baca sampai situ saja. Dia ada di akhir. Wa ilaihin nusyur. Dalam kita nak jalan-jalan tadi, kena ingat. Satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni kita jalan mana-mana pun, luar negara, dalam negara. Jalanlah jalan. Memang Allah suruh kita jalan. Tapi jalan untuk meningkatkan keimanan. Dan kena ingat, semua yang di dunia ni akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam pada Allah bagi kita, maknanya perintahkan kepada kita, famshu, makan, pergi jalan. Tapi jangan lupa, ingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita langkah, pergi lihat, pergi buat, jadikan ia meningkatkan keimanan. Itu dipanggil takwa. Apa benda takwa? Nak jadi orang yang bertakwa, pergi makan kedai takwa. Tak, bukan. Nak bertakwa tu, apa maksud takwa? Benar tak? Tak apa, Ustaz tanya, Ustaz jawab. Jangan risau. Okey. Jadi Masya Allah, takwa itu kalau banyak maksud yang diberikan oleh para ulama, Masya Allah. Ada yang mengatakan takwa ini adalah kita melakukan perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang menjauhkan kita daripada Allah. Maknanya bila kita buat sesuatu perkara, kita ingat Allah. Itulah dia nak membawa kita ke arah takwa. Apa jua yang kita buat, sama ada kita suka ataupun kita tak suka. Dua-dua. Kalau kita buat yang kita suka tu memang seronok lah, kan? Kita buat yang tu. Tapi yang kita tak suka. Tapi bila kita buat yang kita tak suka, dia membuatkan kita ingat dengan Allah. Kita selalu dekat dengan Allah. Maka itu jalan takwa. Faham tak maksud saya? Sebab ada ayat Quran menyebut, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Yang mana bermaksud ada perkara yang kita tak suka, tapi ia baik untuk kita. Ada perkara yang kita suka sangat. Berdoa banyak-banyak kali, tapi tak dapat-dapat. Sebab apa? Allah tak beri sebab ia tak baik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu apa-apa pun. Jadi subhanallah, bila kita buat sesuatu, contohlah kita diuji dengan kesakitan. Ya Allah, saya nak sembuh. Selalu itulah yang doa yang kita minta. Tak salah. Ya Allah, bagi aku kesembuhan. Bagi lepas sembuh, diriku lebih baik lagi. Sebab banyak yang berlaku. Bila sakit, Masya Allah. Tanya diri kita bila sakit. Doa ada Masya Allah. Kan ya Allah sakit. Ya Allah menangis ni doa ni. Sebab sakit. Time sihat, ada nangis tak? Time doa? Tak ada. Ya Allah sihat, tak ada. Ada bersyukur dengan sihat tu. Kadang-kadang tak bersyukur. Jadi subhanallah, itu yang kita tanya diri kita. Bukan tak boleh doa sihat, boleh. Ya Allah bagi sembuh, dan lepas sembuh ni kita lebih baik lagi. Waktu kita sakit kadang-kadang tak larat, tapi bangun tu qiyamul lail. Nak solat hajat, nak minta sihat. Tapi bila sihat, bangun. Tak sempat nak bangun. Subuh pun terlajak kadang tu. Jadi subhanallah, sebab tu kita kena minta, Ya Allah, apa yang mendekatkan kita kepadamu, Ya Allah, bagilah itu yang kita peroleh. Apa jua kita nak. Kita plan apa-apa. Ya Allah, kalau plan ni baik, yang bagi aku sentiasa ingat Engkau, bagilah berjaya. Mudahkan segalanya. Tapi kalau benda ini buat aku lalai, buat aku lupakan Engkau, jauhkanlah Ya Allah. Walaupun kita nak sangat. Nak kaya.
Semua nak kaya tak kat depan saya? Tipulah kalau tak nak, kan? Nak kan semua, nak kaya. Tapi tak kaya-kaya lagi. Macam mana saya tahu? Sebab Allah tak bagi lagi. Sebab Allah tahu. Mungkin kalau kita kaya, kita lupa. Dia cipta kita. Allah buat kita. Allah tahu kita akan jadi apa. Tapi tak salah untuk doa jadi kaya, tak salah. Ya Allah, bagilah aku jadi kaya. Yang mana kekayaanku menjadikan aku sentiasa infak untuk agamamu, buat kebaikan. Minta. Tak salah. Sebab Sayyidatina Khadijah juga seorang jutawan. Mengeluarkan semua hartanya kepada jalan agama. Jadi tak salah kita mengidolakan untuk jadi sedemikian. Tapi tak dapat lagi. Belum masanya lagi. Terus, kekayaan ini bukan dari segi harta benda. Tetapi semua benda. Kaya hati. Hati tu tenang je. Itu satu nikmat. Nikmat syurga dunia adalah, apa dia syurga dunia? Tak syurga kat dunia apa? Tenang. Siapa yang tak tenang tu, dia tak dapat lagi rasa kenikmatan di dunia. Nak tenang. Ni di dalam hati kita. Satu tempat yang paling payah nak jaga, betul tak? Aduh, dia tak kena. Kan? Tengok muka tu nak sakit hati. Tak tahu kenapa tiba dia nak sakit hati. Kan? Kadang-kadang kan? Allahu Akbar. Kenapalah rasa macam ni? Tak ada apa salah pun sebab dia pakai baju cantik bagi kita. Dia tu dah sakit hati dah. Allahu Akbar. Itu pun nak jadi sebab kepada sakitnya dalam hati. Nak tenang tu bukan mudah. Tapi subhanallah kena minta. Minta dengan Allah. Sentiasa ingat Allah. Dan satu lagi perkara yang boleh menjadi membantu kita menjaga hati kita adalah mengingati tempat kembali. Wa ilaihin nusyur. Yang mana kita akan kembali. Kita akan mati. Di awal surah Al-Mulk ini, di ayat yang kedua disebut Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah ciptakan kepada kita kematian dan juga kehidupan. Kita akan mati. Pasti akan mati. Bila? Tak ada. Tak tahu siapa. Tak tahu. Kalau ada tengok telefon tiba-tiba dapat WhatsApp kematian anda pada tarikh sekian-sekian. Itu scammer. Jangan percaya. Scammer. Walaupun doktor bagi tahu kamu ada masa 2 bulan. Itu pun tak pasti. Sebab ada kisah saya Ustazah ada kawan-kawan yang kanser kan, Masya Allah. Sebab Ustazah pun berkata sakit kanser. Jadi ramai group cancer fighter, cancer survivor. Jadi ada seorang sahabat ni, Masya Allah, doktor bagi tahu dia ada 6 bulan. Bila dia beritahu 6 bulan, apa kita rasa? Takut dah. Tak tahu. Balik dia macam blur. Aku nak mati dah. Kan? Anak-anak semua pujuk, mak, pergilah hospital, pergilah buat treatment. Tak boleh nak fikir apa. Dia macam 6 bulan je lagi aku boleh hidup. Dia duduk rumah, termenung sana, termenung sini. Yelah, nak bangkit tu kan. Tapi Masya Allah, tabarakallah, anak-anak ada support dia. Terus berusaha. Anak-anak dia tak putus asa. Cari jalan. Buat macam-macam ubat lah. Beli tu, beli ni. Mak ni tak nak pergi hospital ni. Tak nak pergi hospital. Tak nak pergi. Biasalah kan. Bila dah berusia ni. Lepas tu dah sakit. Bagi tahu 6 bulan pula. Tak nak pergi. Anak-anak dah pening kepala. Cuba juga. Macam-macam ubat dia beri pada mak ni. Cuba tu, cuba ni. Dalam pada 6 bulan disebut 2 tahun dia kat rumah. Tak keluar-keluar ada rumah. 2 tahun. Lepas tu anak-anak dia pujuk. Dah 2 tahun dah ni. Doktor kata 6 bulan. Alhamdulillah dah 2 tahun dah. Jom kita pergi hospital. Kita pergi check balik lah. Tengok macam mana benda tu, virus tu dah merebak ke mana ke. Kalau tu kita buatlah treatment. Dia kata. Anak dia pujuk-pujuk. Alhamdulillah. Suatu hari Allah buka hati dia. Selepas 2 tahun. Pergilah hospital. Jumpa doktor. Makcik hidup lagi. Doktor kan. Itu tulis 6 bulan kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Dah 2 tahun di rumah. Macam mana sekarang? Doktor pun tanya. Biasalah doktor kan. So, dia pun cerita. Okeylah duduk rumah. Anak-anak bagi cuba ni, cuba tu. Macam-macam lah. Cubalah. Macam-macam rawatan. Tapi di rumah lah. Jadi subhanallah. Saya datang ni nak serah diri lah. Nak check. Macam mana virus ketubuhan tu. Bila dia buat MRI semua. Tengok benda tu.
Besar tu je tak besar-besar. Subhanallah, Masya Allah. Yang dijangkakan 6 bulan tadi tu. Besar tu je. Tak besar-besar. Dan buat operation. Buang yang tu je ketumbuhan tu. Alhamdulillah tak kemo pun. Alhamdulillah sampai sekarang umur dia dah 86. Subhanallah. Masya Allah. Jadi subhanallah. Begitu halus kan perjalanan. Al-Latif. Maha halusnya Allah. Mengatur hidup kita ni. Tak terfikir pun dia kata nak sampai umur sekarang ni. 80 lebih lah. Suami dia baru meninggal dunia. Itu. Suami pergi dulu. Ingatkan saya dulu. Ya, subhanallah, Masya Allah. Begitu hebatnya Allah mengatur kehidupan kita ni yang kita tak sangka. Kan, Masya Allah. Jadi, 15 ayat 15 ayat kita tanda beramai-ramai. Dan 15 ayat supaya tak lupa, Masya Allah. Jadi, subhanallah, inilah dia surah Al-Mulk yang kita baca hari-hari. Banyak dalil yang kita boleh pegang dalam kehidupan kita. Lepas ni bila kita berjalan, ni ayat 15 ni. Kita sedang beramal. Itu kita sedang mengamalkan ayat Quran, macam itulah caranya. Kan kita kata Al-Quran, kita baca, kita faham, kita amal. Tapi bila amal? Dalam kehidupan ni. Bagi tunggu anak-anak. Ni Umi baru baca ni. Dalam surah Al-Mulk ni lah. Share dengan anak. Sebab kita orang Islam, orang beriman, berpegang dengan Al-Quran. Jadikan kalimah kita, perkataan kita dengan Al-Quran. Baru belajar ni surah Al-Mulk ni lah ajak kita boleh jalan-jalan. Jom kita jalan. Tapi teranglah, explain lah sikit. Jalan tu bukan sekadar nak enjoy. Kita enjoy je tak. Tapi kita jalan gitu, kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya setakat itu saja perkongsian hari ini. Masya Allah. Ada soalan? Tak ada, insyaAllah. Jadi moga Allah berikan kefahaman yang benar-benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang silap, yang salah itu datang daripada kelemahan ustazah sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak pergi umrah dengan Ustazah bulan 10, kita PM. Kita duduk tepi. InsyaAllah. Okay.